Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta'allum wa ta'lim, at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa ad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Faiz, macam mana ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Muhammad Rahmat, macam mana? Suara jelas ke? Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabin izam ila kafatil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa ulama al-amilin wa khususan ila ruhil marhum musannif hadha kitab al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in wa khususan li hadhihi niyati wa li kulli niyatil khairi wa salamati fid din wa dunya wal akhirah. Sya'udillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Abang Rahmat, macam mana? Dah jelas sini hujan ya. Minta maaf kalau ada gangguan. Sedang hujan lebat di sini. Harap kita dapat bersiaran dengan lancar, insyaAllah. Kalau ada apa-apa gangguan ke apa ke, tolong maklumkan ya. Abang Rahmat, saya dah adjust apa ni, mikrofon. Harap jelas saya. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa syafi'il mudhnibin wa ala alihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salatan wa salaman tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktab abadal abidin wa daharal dahirin ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya muallimal hikmah 'allimna, ya muallimal hikmah 'allimna, ya muallimal hikmah 'allimna. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nusina. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tansanahu ya rabbal alamin. Rabbi yassir la tu'assir ya karim, rabbi tammim bil khair, rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Wa la haula wa la quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Terima kasih kepada semua yang bagi maklum balas. Baik, insya-Allah malam ni kita sambung pada bab yang kedua ya. Bab yang kedua di bawah tajuk hadis-hadis pilihan yang merupakan asas-asas Islam. Baik, qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa mimma yanbaghi al-i'tina'u bihi bayanul ahadits allati qila innaha usulul Islam aw usulud din aw 'alayha madarul Islam aw madarul fiqhi aw madarul ilmi. Fanadhkuruha fi hadzal mawdi' li'anna ahadaha hadits innamal a'malu binniyah wa li'annaha muhimmatun fayanbaghi an tuqaddama
وقد اختلف العلماء في عددها اختلافا كثيرا وقد اجتهد في جمعها وتبيينها الشيخ الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بالفلاح رحمه الله تعالى ولا مزيد على تحقيقه وإتقانه فأنا أنقل ما ذكره رحمه الله مختصرا وأضم إليه ما تيسر مما لم يذكره فإن الدين النصيحة ومن النصيحة أن تضاف الفائدة التي تستغرب إلى قائلها فمن فعل ذلك بورك له في علمه وحاله. Alhamdulillah, tadi terputus sekejap, ada masalah sini tengah hujan lebat. Kita doa minta semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita dapat memberi kita peluang untuk bersiaran dengan lancar lah, insya-Allah malam ni ya. Tuan-tuan tolong doalah sekali. Tempat saya ni tengah hujan lebat ni. Tenggelam timbul dia tuan-tuan. Sekejap dia hilang, reconnect. Minta kali ni insya-Allah berterusan lah. Baik. Jadi kita teruskan lah ya. Kita sambung bab yang kedua. Jadi kata penterjemah Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari Hafizahullah, di antara perkara yang saya gianya, baik, ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, antara perkara yang saya gia, baik, di antara perkara yang sayugia ni maknanya sepatutnya lah. Sepatutnya ya. Diambil perhatian ialah menerangkan hadis-hadis yang telah dikatakan oleh para ulama bahawa hadis-hadis tersebut merupakan asas-asas Islam. Asas-asas Islam, asas-asas agama Islam yang mengandungi perkara-perkara yang sangat penting dalam kehidupan dan mengandungi garis-garis besar. Maknanya garis-garis besar ni panduan lah dalam ilmu fiqh dan segala jenis ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat tu boleh catat situ, bermanfaat akhirat lah. Ilmu nafi'. Ilmu nafi' ni adalah ilmu yang kalau kita mempelajarinya, maknanya kita bertambah pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ilmu yang bermanfaat secara umumnya ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu akhlak. Jadi maknanya hadis-hadis yang akan dibawa dalam bab yang kedua ni adalah merupakan asas-asas dalam agama Islam. Maka di sini kami akan sebutkan hadis-hadis tersebut, dan di antara yang paling penting sekali ialah hadis innamal a'malu binniyat yang telah kami sebutkan sebelum ini ni. Pada bab yang kedua, yang pada bab yang pertama, penghujung bab tu. Pada bab yang pertama, pada membicarakan tentang ikhlas dan menghadirkan niat, ya. Ada di bawah datang hadis innamal a'malu binniyat, di mana dengan sengaja kami sebut akan hadis tersebut, hadis innamal a'malu binniyat, sebelum hadis-hadis yang lain, kerana ia mempunyai keutamaan untuk disebutkan lebih awal, seperti mana yang telah kita sedia maklumlah. Betapa pentingnya kita tu ikhlas dalam segala amalan yang zahir maupun amalan yang batin. Itu telah kita jelas dah. Apa makna ikhlas ni, kita imbas balik lah. Kita imbas balik ya. Apa makna ikhlas? Ikhlas ni dengan kata lain, maknanya kita tu tidak kita kehendaki dengan amal taat yang kita kerjakan, melainkan yang kita kehendaki itu ialah nak menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Taala, hampirkan diri kepada Allah dan juga menjunjung titah perintah Allah Subhanahu Taala. Jadi itu, dengan kata lain, ikhlas itu kita menafikan sebarang jenis campuran pada niat kita. Maka hendaklah kita pastikan semua niat, semua amal ketaatan yang kita lakukan, begitu juga kita meninggalkan maksiat, pastikan kita niatkan kerana Allah Subhanahu Taala, kerana nak dekatkan diri kepada Allah,
nak Allah Ta'ala dekatkan diri kita kepadanya, dan kita nak menjunjung titah perintah Allah. Jangan kita campur dengan kehendak-kehendak keduniaan. Jangan kita nakkan pujian orang, sebutan baik terhadap diri kita. Jangan kita nakkan sanjungan, penjawatan, pangkat, gelaran, darjat, dan juga pengaruh pengikut, popularity, publicity. Jangan. Jadi maknanya kita niatkan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peringatan tentang ini, betapa pentingnya kita mengikhlaskan niat kita. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala hanya terima amal yang ikhlas sahaja. Mana amal yang tak ikhlas, Allah Ta'ala tak terima. Bahkan mendedahkan diri kita kepada kemurkaan Allah. Dari kemudian melintangkan diri kita kepada azab sengsara yang bersangatan pedih yang tak tertanggung kita. Na'udzubillah, nastaghfirullah wa natubu ilaih. Jadi ikhlas ni kita nafikan segala jenis campuran. Baik kalau ikhlas pada akidah, jangan kita mensyirikkan Allah. Kalau ikhlas pada ibadah, jangan kita menyekutukan Allah pada niat kita tu, yang kita kehendaki pada amal taat yang kita kerjakan. Jadi peri pentingnya sehingga kan para alim ulama meletakkan hadis ini dalam kitab-kitab mereka, antara hadis-hadis yang awal ramai yang kita telah bicarakan pada pertemuan yang lepas kan. Bahkan ada yang di kalangan ulama yang menganjurkan kita supaya melintangkan hadis ini pada semua amal perbuatan yang kita nak lakukan, sama ada dunia maupun akhirat. Maknanya dengan kata lain, hendaklah kita ni sentiasa memeriksa niat kita, tuan-tuan. Sentiasa memeriksa niat kita. Sama ada kita melakukan amal ketaatan, perkara-perkara keagamaan maupun perkara-perkara keduniaan. Kerana apa? Kerana niat itu dia boleh menjadikan ibadat itu menjadikan adat kehidupan kita tu sebagai ibadah. Pada zahirnya dia perkara-perkara keduniaan, tapi dengan sebab niat yang ikhlas, kerana sebab niat yang benar, niat yang dipuji oleh syarak, maka dia dikira sebagai kehampiran kita ke amal untuk kita menghampirkan diri kepada Allah. Seperti mana pernah dinyatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, berapa banyak daripada amalan-amalan, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husni niyati min a'malil akhirah. Berapa banyak daripada amalan-amalan yang dia pada zahirnya dia tu berupa dengan rupa amalan-amalan keduniaan, macam makan, minum, dan seumpamanya kan. Namun dengan sebabkan elok niat dia tu, dia jadi dicatatkan sebagai amalan akhirat. Ada pahala, ada je ganjaran yang dijanjikan di hari kemudian. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah. Sebaliknya ada juga berapa banyak daripada amalan-amalan yang pada zahirnya amalan akhirat. Kita tu sembahyang, baca Quran, berzikir, puasa, zakat, haji, umrah dan seumpamanya. Summa yasiru kemudiannya menjadi ia itu sebagai min a'malid dunia, daripada amalan-amalan dikira sebagai amalan keduniaan saja, zahir saja, tunggang tunggik kita semayang, baca Quran dan seumpamanya, tapi dikira sebagai amal dunia. Kenapa? Bisu'in niyati, kerana teruknya niat tu. Ada kita semayang nak orang pujilah, ada semayang kerana kita nak dapatkan jawatan dan seumpamanya. Itu contoh. Jadi pastikan saya seru diri saya sendiri, semua amalan kita, dan saya seru diri saya dan tuan-tuan yang dikasihi sekalian, marilah kita ikhlaskan niat kita dalam semua, khususnya dalam kita sekarang ni menuntut ilmu, menyampaikan ilmu, memberi faedah, menerima faedah, beri manfaat, mengambil manfaat. Maka kita niatkan dalam hati kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, itu asas tu, dua tu kena ada. Kerana nak mendekatkan diri kepada Allah dan kerana nak menjunjung titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi kemudiannya itu adalah merupakan hadis yang merupakan asas yang besar dalam agama, sehingga kita maklum ada sebagian ulama mengatakan dia 1/3 daripada ilmu. Ada mengatakan dia 1/2 daripada ilmu. Masya-Allah, tabarakallah. Nanti menyusul depan ada lagi hadis-hadis yang merupakan asas dalam agama kita. Jadi
Kata Tuan Pengarang seperti yang diterjemahkan, para ulama telah berbeza pendapat pada menentukan bilangan hadis-hadis pilihan itu, baik hadis-hadis yang merupakan asas. Jadi berlaku perselisihan di kalangan ulama pada bilangan hadis-hadis, berapa banyak hadis-hadis yang merupakan asas. Jadi perselisihan tu tuan-tuan catat sikit. Pada kata tu kan, berbeza pendapat pada menentukan bilangan hadis-hadis pilihan itu, buat catatan tepi, iaitu perselisihan yang sangat banyak. Sangat banyak lah. Jadi maknanya tidak mendapat kesepakatan lah pada jumhurnya. Bilangan hadis yang yang menjadi asas, yang merupakan hadis asas, hadis kaedah, yang merupakan foundation ya, dalam agama kita. Namun nanti depan kita akan jumpa dalam kitab ini, insya-Allah akan dibawa lebih kurang 29 hadis ya. 29 hadis. Tengok depan tu. Dalam menghimpunkan hadis-hadis dan orang yang banyak bersungguh-sungguh dalam menghimpunkan hadis-hadis tersebut ialah Imam Al-Hafiz Abu Amrin. Imam Al-Hafiz Abu Amrin tu, Abu Amrin kunyah. Nama beliau Osman. Osman yang dikenali dengan sebutan. Dengan sebutan maknanya dengan panggilan. Dengan panggilan ataupun tuan-tuan boleh catat itu gelaran. Dengan gelaran Ibnu As-Salah, Ibnu Salah. Ibnu Salah rahimahullah taala. Jadi Imam Ibnu Salah, beliau telah bersungguh-sungguh menghimpunkan hadis-hadis tersebut dan menerangkan hadis-hadis tersebut dengan jelas, sehingga apa yang telah beliau sebutkan itu sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Molek dah. Maka di sini akan saya sebutkan keterangan beliau itu secara ringkas, dan saya tambahkan pada bilangannya akan beberapa buah hadis yang tidak beliau sebutkan. Ada tak depan dia begitu? Ada 26. Ibnu Salah menyatakan hadis-hadis asas dalam agama Islam ada 26. Tu bawah tu ada. Bawah sekali tu. 26. Imam Nawawi tambah lagi 3. Menjadikan ia 29. Jumlah dalam kitab ni insya-Allah ada 29 kalau tak silap kita ya. Jadi bab yang kedua ni panjanglah. Sampai ke muka surat 62 tu insya-Allah taala, minta Allah Taala panjangkan umur kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi kata Tuan Pengarang, maka di sini akan saya sebutkan keterangan beliau itu secara ringkas dan saya tambahkan pada bilangannya, akan beberapa bilangannya iaitu 26. Akan beberapa buah hadis yang beliau tambah 3. Yang tidak beliau sebutkan kerana ada disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ini tidak pastilah sama ada ia di sisi Imam An-Nawawi ataupun di sisi selain daripada Imam An-Nawawi. Sama ada Imam Nawawi menyatakan pendapat beliau sendiri lagi 3 hadis tersebut ataupun daripada pendapat imam yang lain tidak dinyatakan. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, kemudiannya kenapa beliau tambah lagi? Kerana ada disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihatu. Agama itu ialah nasihat, menasihati. Baik. Ini kalau nak bicarakan ad-din nasihah ni pun adalah merupakan dipanggil min jawami'il kalim, daripada jumlah kata-kata baginda Nabi yang ringkas tapi pengertiannya panjang. Ad-din agama itu adalah merupakan an-nasihah. An-nasihah ni makna apa an-nasihah? Nasihat ada dengan banyak pengertian. Namun secara ringkas tuan-tuan boleh catat nasihat ni makna apa? Makna iradatul khair lil ghair. Nak mengkehendaki kehendak ataupun mengkehendaki akan kebaikan bagi pihak yang lain. Itu makna salah satu daripada pengertian nasihat. Jadi Imam Nawawi rahimahullah taala untuk beramal dengan pengertian hadis tersebut, beliau menambahkan lagi yang mana merupakan asas hadis-hadis asas agama lagi, yang tidak disebut oleh Ibnu Salah, bagi tujuan untuk nak menambah baik. Dan termasuk di antara nasihat itu, ini bicara lain pula.
Dan termasuk di antara nasihat itu bahawa disandarkan segala faedah perkataan itu kepada orang yang memperkatakannya. Maka sesiapa yang berbuat demikian, ia mesti akan mendapat berkat pada ilmunya dan segala halnya. Dan sesiapa yang tidak menjelaskan perkara yang seperti ini dan ia mengelirukan orang lain sehingga mereka menyangka bahawa perkataan disebutkan itu daripada perkataan sendiri, maka orang yang berbuat demikian sangat layak bahawa tidak diambil manfaat dengan ilmunya dan tidak diambil berkat pada usahanya. Baik, ini satu faedah tuan-tuan ya. Ini satu faedah yang dapat kita kongsi daripada kitab Bustanul Arifin ni. Imam Nawawi bagi tahu. Apa dia faedah tu? Iaitu sebahagian daripada nasihat lagi. Nasihat ni dengan secara umum dengan makna apa? Kebaikan. Kebaikan bagi agama. Kebaikan makna agama itu ialah an-nasihah, kebaikan. Jadi masuk dalam jumlah nasihat ataupun kebaikan bagi pihak yang lain itu ialah apa dia? Ialah kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, disandarkan segala faedah perkataan itu kepada orang yang memperkatakan. Ni makna apa? Makna mudah ni bahasa kita cakap sini. Maknanya kita nisbahkan ataupun kita nyatakan siapakah yang menuturkan kata-kata. Kalau satu-satu kata-kata tu bukan kata-kata kita. Kalau kita ni orang yang mentukil ataupun menukilkan kata-kata, kita memindahkan kata-kata orang. Contohnya lah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menukilkan hadis yang dibawakan yang dikatakan sebagai asas-asas agama Islam, yang perkara tersebut yang merupakan usaha yang 26 hadis yang nak dibawa itu adalah daripada susunan Imam Ibn Salah rahimahullah ta'ala. Jadi beliau bawa dalam kitab ini, beliau nyatakan ini beliau ambil daripada Imam Ibn Salah. Begitu juga apabila beliau menukilkan kata-kata ulama, depan nanti kita akan jumpa banyak. Yang sebelum-sebelum ni pun dah ada kan. Dinyatakan siapa yang berkata tu. Itu sebahagian daripada kejujuran, ketulusan dalam agama, khususnya dalam bidang penyampaian ilmu, perkongsian ilmu. Okey, kita relatekan dengan kehidupan kita hari ini. Okey, baik, begini. Contohnya kita, apabila kita tengok satu-satu artikel dalam Facebook misalnya, Instagram ke dan seumpamanya lah, Facebook lah. Contohnya dalam Facebook, satu artikel ni artikel ilmiah yang menyatakan tentang perbicaraan ilmiah tentang satu-satu topik lah. Katakan bicara tentang ikhlas, kemudiannya dah siap dihurai panjang lebar, cantik dah disusun. Kemudiannya adalah yang tulis tu kan, misal kata yang tulis tu Muhammad bin Abdullah, contohnya yang tulis tu. Kemudian kita pun copy paste, kita dekat kita punya Facebook, kemudian kita tak ada pun kata itu daripada Muhammad bin Abdullah. Kita tak ada sebut ini saya ambil daripada Muhammad bin Abdullah. Kita copy dan kita paste tu seolah-olah kitalah yang karang artikel tu. Ini kalau nak bicara tentang topik ni malam ni tuan-tuan, 1 jam pun tentu habis lagi. Sebab kata-kata ulama terhadap gejala ini ataupun jenayah ini sangat banyak. Ada yang mensifatkan orang yang ambil artikel orang ataupun ambil kata-kata orang, kemudian dia ungkap ke orang, dia tak cakap itu daripada orang ni yang cakap ni. Sebenarnya bukan dia yang cakap. Bahkan dia menimbulkan kekeliruan dekat orang sehingga orang sangkakan, oh ini kata-kata hikmah daripada dia lah. Allah Rabbi. Minta maaf ya. Dia hilang. Allah. Sikit lagi. Baik, kembali tadi pada bicara tadi. Jadi bila kita copy paste orang punya artikel, kita bagi tahu, kita nukil kata-kata orang, kita kena bagi tahu. Kita kena maklumkan siapa yang punya kata-kata tu. Kalau kita tak ingat sekalipun, kita katalah daripada hamba Allah ataupun daripada alim ulama ke, daripada ustaz begian-begian, saya tak ingat dah siapa yang bercakap. Supaya jangan orang sangka itu kata-kata tu daripada kita. Jadi itu kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala adalah sebahagian daripada an-nasihah. Maknanya yang kita mengkehendaki kebaikan kepada orang lain.
Jadi kita bagi kredit lah kepada tuan punya artikel tu. Jangan kita plagiat. Itu plagiat nama dia. Nah, cetak rompak. Ambil artikel orang, ada yang buat tesis lagi pun ada. Ambil artikel orang, buat buku pergi jual pula. Ini jenayah tuan-tuan. Jenayah ilmiah. Sehingga kan Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala mensifatkan orang-orang macam ni adalah merupakan perompak. Perompak. Perompak karya orang. Baik. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, termasuk di antara nasihat itu bahawa disandarkan, dinisbahkan segala faedah perkataan itu kepada orang yang memperkatakannya. Maka sesiapa yang berbuat demikian, siapa yang buat perkara ni tak rugi ya. Siapa-siapa copy paste orang punya nak artikel yang bermanfaat, tulisan-tulisan yang bermanfaat dalam Facebook, yang bagus untuk dikongsikan, dia kongsi, kemudian dia dikreditkan kepada orang tu. Dia nyatakan ini diambil daripada tulisan si Anu, si Pulan. Maka apakah kebaikan yang dapat pada diri dia? Tengok depan Imam Nawawi ada bagi tahu. Maka sesiapa yang berbuat demikian, ia mesti akan mendapat berkat pada ilmunya. Dan segala hal, segala keadaan dirinya. Apa makna berkat? Berkat ni dengan makna ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Ataupun subutul khair ilahi, itu dipanggil berkat. Maknanya bertambah kebaikan ataupun ada kebaikan yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan makna apa? Kata apa? Baik, kalau seandainya dia buat macam tu, contoh kita kongsikan artikel orang. Kita dekat Facebook kita kongsikan artikel yang bermanfaat untuk kita dapatkan manfaatnya, faedahnya di kita, dan kita untuk sebarkan kepada orang-orang yang barangkali tak tahu lagi, tak sampai kepada dia maklumat artikel tersebut. Jadi maknanya artikel tu ataupun perkongsian kita itu insya-Allah akan diberkati Allah. Bila perkongsian tu diberkati Allah, orang yang dapat, orang yang baca, dia boleh beramal. Bila dia beramal, maknanya bermanfaat dia daripada asal dia tak tahu, kemudian dia jadi tahu, kemudian dia beramal, ataupun daripada tak baik dia jadi lebih baik. Kita ada bahagianlah insya-Allah taala. Itu makna diberkati. Diberkati keadaannya. Dan sesiapa sebaliknya, sesiapa yang tidak menjelaskan perkara yang seperti ini, makna apa? Ambil cakap orang, ambil kata orang, ambil artikel orang, quote kata-kata orang, nukil kata-kata orang, tapi kita tak nyatakan siapa dia orang tu. Bahkan kita menimbulkan kekeliruan. Tengok tu, sesiapa yang tidak menjelaskan perkara seperti ini dan ia mengelirukan orang lain, sehingga mereka menyangka bahawa perkataan yang disebutkan itu daripada perkataannya sendiri. Maka orang yang berbuat demikian sangat layak bahawa tidak diambil manfaat dengan ilmunya dan tidak diambil berkat pada usahanya. Mana kalau adalah orang yang macam ni perangai dia, lebih-lebih lagi para asatizah, na'udzubillah lah. Kalau ustaz-ustaz yang mengajar ataupun menukil ataupun mengambil karya-karya orang tak dibagi tahu pula, maka selayaknya tak sahlah belajar dengan dia. Kerana apa? Kerana dia sendiri itu, pada diri dia tu tidak ada kejujuran. Jadi agama Islam ni tuan-tuan, baru lepas kita bicara tentang ikhlas tu kan, ikhlas ni dia kembali kesempurnaan dia tu dekat kejujuran. Kejujuran, kalau Imam Al-Ghazali kata kesempurnaan Islam tu terletak pada kebenaran, sidqu, makna kejujuran, ketulusan kita tu. Jadi kalau kata orang, kita katalah orang punya. Kalau kata kita, tak apalah, kita memanglah kalau kita nak kata kita punya kata-kata pun boleh, kalau tak nak pun boleh. Tapi kalau dalam bab tu, kita ambil contoh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau kasih kalau orang tukil pindah kata-kata beliau tapi tidak dinisbahkan kepada beliau, itu menunjukkan kepada kerendahan diri beliau, sifat tawaduk beliau ya. Namun daripada segi disiplin ilmu, kita nukil kata-kata ulama, kita kena nyatakan. Jangan kata ada orang tu kata, ada orang ni kata. Sekadar tu pun kalau ikutkan tak mencukupi lagi. Kita pastikan siapa daripada siapa tu.
Ni perkara dalam ini adalah merupakan disiplin dalam periwayatan, baik dalam periwayatan hadis maupun daripada periwayatan ilmu-ilmu nafi'. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa man anifa min zalik wa awhama fiha ya'khudhuhu min kalami ghairihi annahu lahu fa huwa jadirun alla yuntafa'a bi ilmihi wa la yubaraka lahu fi halihi. Jadi kalau orang perangai macam ni maknanya selayaknya dia tu tidak diambil manfaatkan dengan ilmunya dan tidak diberkati bagi dia pada halnya. Maknanya dia ada ilmu pun dia duk kongsi ilmu orang pun dia tak dapat keberkatan, tak bertambah kebaikan pada diri dia. Walam yazal ahlul ilmi wal fadli ala idafatil fawaidi ila qailiha fanas'alullaha ta'ala at-taufiqa li zalika daiman. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala lagi, oleh kerana itu maka para ulama dari zaman dahulu sentiasa, highlightkan tu, sentiasa, para ulama, makna ulamaul akhirah, sentiasa menyandarkan segala faedah itu kepada orang yang memperkatakannya. Segala faedah ni boleh ma yustafadu. Faedah ni sesuatu yang boleh diambilkan faedah daripada min malin au jahin au ilmin. Namun dekat sini makna faedah tu kalau daripada segi secara umumnya makna sesuatu yang kita boleh ambil manfaat daripada sama ada harta benda ataupun pangkat ataupun ilmu pengetahuan. Jadi di sini ni tuan-tuan catat kat situ, ini segala faedah ilmu. Faedah ilmu pengetahuan lah. Bila kita quote kata-kata ataupun kita tukil kata-kata, kita copy paste artikel. Ya Allah, kata Imam Nawawi, kami memohon akan taufikmu. Taufik ni apa? Taufik ni perihal mensepakatkan sesuatu dengan sesuatu. Itu daripada sudut bahasa, mana taufik. Taufik daripada sudut istilah, rasa-rasa kita dah selalu sebut dah. Ini dah pertemuan kita yang kali ke-10 dah. Namun barangkali ada yang baru mengikuti. Taufik itu pengertian ialah khalqu qudratit ta'at lil abdi. Allah Ta'ala menciptakan keupayaan untuk melakukan amal taat pada seseorang hamba. Ataupun dengan makna ja'alullah fi'ala ibadihi. Allah Ta'ala menjadikan perbuatan hambanya muafakat dengan apa, muafiqan lima yuhibbuhu wa yardahu, dengan apa yang dia kasihi dan juga yang diridainya. Itu makna taufik. Jadi sekarang ni minta Allah Ta'ala bagi taufik, kita dah tahu dah. Kalaulah kita orang yang buat perangai ni, sudahlah, berhentilah, tak usah buat lagi lah. Kalau dok copy paste orang punya artikel, kita bagi tahulah siapa yang orang punya, kita tag lah kepada tuan punya dia tu, ataupun minta izin. Kalau dia dah izinkan, biasa secara umumnya apabila dikongsikan di Facebook ni, diizinkan untuk dikongsikan. Tapi kita punya budi bahasa tu kita jagalah. Saya rasa sepatutnya kita kalau yang tak memberi keizinan kongsi secara umum tu, kita minta izin lah secara khusus. Kalau yang memberi secara umum tu, kita tag lah ke dia, CC lah ke dia, kita nyatakan dia. Jangan kita buat perasan macam kita punya artikel pula. Jaga. Habis. Jadi Imam Nawawi doakan semoga Allah Ta'ala bagi taufik agar kami dapat membuat perkara-perkara yang menyebabkan keberkatan untuk selama-lamanya. Ini lagi umum lagi. Ini Imam Nawawi doakan, kita pun aminkanlah. Kita aminkan, kita doa juga, minta Allah Ta'ala bagi kita taufik supaya kita boleh dapat buat perkara yang kita boleh dapat keberkatan. Berkat-berkat ni jangan main-main tuan-tuan.
Kita nak makan pun minta Allah Ta'ala berkat kan. Tuan-tuan tengok tu. Allahumma barik lana. Ya Allah berkatilah bagi kami. Dalam doa kunut pun ada doa minta berkat. Kita berkat ni berkat nak pada semua keadaan kita. Mana berkat pada harta benda kita, berkat pada ilmu pengetahuan kita, mana berkat sama ada yang zahir maupun yang batin. Mana berkat ni daripada sudut bahasa makna ziyadah, an-numu. Az-ziyadah maknanya bertambah. An-numu maknanya mengambang ya. Maknanya tu daripada sudut bahasa. Daripada sudut istilah makna tadi kita bagi tahu berkat tu maknanya bertambah kebaikan pada sesuatu. Kalau ada harta benda kita tu menjadi kita sebab kita buat amal taat. Tinggal maksiat. Kalau kita ada ilmu pengetahuan kita boleh beramal, boleh kongsi ke orang. Itu berkatlah tu. Kalau ada ilmu tapi tak boleh beramal, kalau qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'na bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Qala Syekh Abu Amrin rahimahullahu ba'da an haka aqwal al-a'immati fi ta'yin al-ahadits allati 'alayha madar al-islam wa ikhtilafahum fi a'yaniha wa 'adadiha fabalagat sittatan wa 20 hadisan. Baik. Jadi kata Imam Ibnu Salah rahimahullah ta'ala, sesudah beliau mengatur makna menyusunkan. Mengatur, menyusun ataupun dengan tuan-tuan boleh catat situ, setelah daripada beliau menghikayatkan dengan sebaik-baik perkataan para ulama pada menyatakan hadis-hadis pilihan yang merupakan asas-asas agama, dan setelah beliau menyebutkan perbezaan pendapat lah perselisihan mereka, yakni para ulama pada menentukan hadis-hadis pilihan tersebut dan menentukan bilangannya, maka sampailah bilangan hadis-hadis itu 26 buah hadis. 26 buah hadis ini yang merupakan catatan atau susunan Imam Ibnu Salah. Kemudian beliau pun berkata, ahaduha hadisu innamal a'malu binniyat. I'lam anna niyyata fil lughati al-qasdu. Yuqalu nawaitu syai'a idza qasadtahu wa azamta 'alaihi biqalbik. Wa qila aslaha at-talab. Yuqalu li fulan 'indi niyyatun wa nawatun. Ay talabatun wa hajatun. Wa yajuzu fiha at-tashdid wa at-takhfif. Al-hadis as-sani. Baik. Jadi kemudian beliau berkata, hadis pertama pada menyatakan niat dan ikhlas. Baik. Hadis yang pertama iaitu hadis innamal a'malu binniyat. Yang itu dah telah lalu dah dalam bab yang pertama ya. Tapi yang ini dalam dalam susunan Imam Ibnu Salah juga adalah merupakan yang pertama. Ini hadis yang pertama yang telah lalu dah, panjang lebar dah kita bicara dah. Penting hadis ni ya, sangat penting. Kerana niat ataupun ikhlas, niat menjadi penentu kita ikhlas tak ikhlas. Elokkan niat. Kemudiannya elokkan niat tu dengan makna apa? Semua amal taat kita nakkan kehampiran kepada Allah. Kita nak junjung titah perintah Allah. Jadi terkandung dalam tu mana kita nak kita diredai Allah, dosa kita diampuni Allah, kita nak Allah Ta'ala bagi kita ganjaran di hari kemudian, lepaskan kita daripada seksaan neraka, dapat kita masuk syurga, kita nak dapat jumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu masuk dalam niat-niat yang ikhlas. Niat-niat yang ikhlas ya. Jadi kita betulkan niat kita tu. Kita ikhlaskan niat kita. Kerana keikhlasan kita itu menjadi penentu dua perkara. Dua perkara telah kita maklum dalam hadis ni. Kerana hadis ni mengisyaratkan bahawa niat itu pertamanya dia menjadi penentu penerimaan amalan. Yang kedua, niat ni dia jadi penentu kesahihan amalan. Yang pertama tu, kalau niat tu tak ikhlas,
amal tak diterima. Kalau ikhlas, insya-Allah Allah Taala terima. Yang kedua, niat kita, kalau kita tak ada niat pada ibadat-ibadat yang disyaratkan niat seperti solat, wudu, solat, puasa, zakat, haji dan seumpamanya, maka ibadat kita tu tidak sah. Maka jaga betul-betul niat kita supaya ibadat kita sah dan supaya dia diterima oleh Allah Subhanahu taala. Namun kalau dalam kitab Bustanul Arifin, pada hadis yang pertama ni disebut pendek aja pasal dah sebut sebelum ni. Dalam kitab terjemahan ni disebut lengkap. Kita bacalah. Hadis pertama pada menyatakan niat dan ikhlas. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya segala amalan itu dengan niat, yakni bergantung dengan niat. Dekat makna hanya segala amalan tu dengan niat tu, tuan-tuan boleh catat situlah, seperti mana catatan yang sebelum ni, iaitu penerimaan amalan dan juga kesahihan amalan bergantung dengan niat. Dapat? Maka barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Mana siapa-siapa yang berhijrah, berpindah kerana nak mendekatkan diri kepada Allah dan nak menjunjung titah perintah Allah, nak menjunjung titah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hijrahnya itu diterima di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Namun barang siapa hijrahnya bagi tujuan duniawi, yang dia nak perolehi, ataupun perempuan yang dia nak kahwini, maka hijrah itu kepada apa yang dihijrah kepadanya. Yakni apa? Maknanya kalaulah kita berhijrah kerana kepentingan keduniaan, maka kita dapatlah apa yang kita kehendaki, tetapi tidak diterima penghijrahan kita tersebut di sisi Allah SWT. Bahkan melentangkan diri kita kepada kemurkaan Allah dan azab sengsara yang bersangatan pedih. Baik, jadi sebut hijrah tu kira wakil kepada amal-amal ketaatan yang lain yang banyak. Banyak lagi amal taat yang lain ya. Hijrah ni ada hijrah yang wajib, ada hijrah yang sunat. Begitu juga amal-amal yang lain, ada yang wajib, ada yang sunat. Baik solatnya, baik taharahnya, solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Jadi pastikan semua tu kerana Allah, lillahi ta'ala, la li ghairihi, bukan kerana selain Allah, supaya Allah Ta'ala terima amal kita. Jauhi riak, jauhi syirik, jauhi nifak, tuan-tuan. Itu dia. Baik. Kemudiannya, itu telah lalu ya. Kemudian kita tengok hadis yang kedua. Hadis kedua, pada menyatakan larangan terhadap bid'ah di dalam agama. Ini tajuk-tajuk ni semua adalah inisiatif Tuan Penterjemah. Inisiatif Tuan Penterjemah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Al-Hadis As-Sani, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Hadza hadisun muttafaqun ala sihhatihi, rawahu al-Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima. Wa fi riwayatin li Muslimin, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Wa makna raddun mardudun kal khalqi bi makna al-makhluq. Baik. Jadi hadis yang pertama tu kita dah panjang lebar ya, beberapa pertemuan yang lepas. Rasanya 2 siri tak silap hadis yang pertama tu. 2 siri. Siri yang ke 8 dengan ke 9 kalau tak silap. Dah bicara panjang lebar tentang hadis innamal a'malu binniyat ni besar ya. Ibaratnya kita boleh kata macam ni. Kan Imam Syafi'i kata hadis innamal a'malu binniyat itu 1/3 daripada ilmu. Kemudiannya dihurai oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala bahawa pengertiannya apa dia? Bahawa usaha kita seorang hamba dalam buat amal, dia tak lari daripada 3 perkara. Dengan lidah, dengan anggota dan juga dengan hati. Dengan lidah kita baca seperti dalam solat kan.
kita solat, kita baca bacaan rukun-rukun yang qauli, bacaan-bacaan yang sunat ab'ad, yang sunat hayahnya. Itu yang kita baca dengan lidah. Kemudian yang kita gerak dengan anggota kita. Dengan kepala, badan, tangan, kaki kita. Kita berdiri, qiyam, kita rokok, kita i'tidal, kita sujud 2 kali, kita duduk antara 2 sujud, duduk tahiyat akhir dan seumpamanya. Yang itu tu dengan anggota. Kemudian dengan hati niat. Niat mula-mula solat tu. Dengan kemudiannya niat kita apa yang kita nak dengan solat tersebut. Maka kemudian dikatakan itulah makna Imam Syafi'i, begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, tentang bahawa hadis innamal a'malu ni 1/3 daripada ilmu. Makna apa? 1/3 daripada usaha hamba tu. Bahkan dia yang terpenting. Kenapa? Kalau rosak kat dia, rosak lagi dekat dua. Kita dekat lidah kita kumat kami duk baca lah. Bacaan-bacaan yang wajib, yang sunat dalam solat. Anggota tubuh badan kita tu tunggang tunggit lah duk buat amal, duduk melakukan rukun-rukun fi'linya. Tetapi hati kita tu, niat awal bukan kerana Allah Ta'ala. Kemudian kita penuh dengan riak, nunjuk kat orang, nak dapatkan pujian orang. Binasa. Maknanya kalaulah 1/3, ilmu tu dibagi 1/3, bab niat ni, hadis ini, maknanya dia 1/3 yang besar. Macam contoh pizza tu kan, kita potong bagi 3 bahagian. Selalu biasa orang bagi 3 bahagian tu sama rata. Ni tak, bagi 2 bahagian tu kecil, 1 bahagian tu besar. Itulah bandingan dia tuan-tuan, innamal a'malu, hadis innamal a'malu binniyah ni. Dalil bukti penting dia tu, berapa ramai alim ulama mula karangan, hatta Imam Bukhari sendiri mula karangan kitab beliau, kitab Sahih Bukhari itu dengan hadis ini. Bahkan beliau ulang-ulang balik berapa 6 tempat selain daripada permulaan, jadi menjadikan 7 tempat dalam kitab Bukhari tentang hadis ini saja. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi hadis yang kedua ni kita lihat. Hadis yang kedua ni adalah merupakan larangan terhadap bid'ah dalam agama. Jadi setiap satu hadis ni bila dikatakan ini hadis asas, foundation dalam agama Islam, maka tuan-tuan sudah tentulah huraian dia, kupasan dia panjang menjela-jela. Namun tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Bustanul Arifin ni simple saja. Yang mana Imam Nawawi nak bagi tahu kita ini hadis-hadis ni adalah merupakan hadis-hadis asas dalam agama yang kita kena tahu. Dan kita mesti mempelajarinya, usaha untuk memahaminya dan mengamalkannya. Inilah asas pada agama. Inilah dia jalanan yang dijalani oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga yang mengikuti jalanan mereka itu. Inilah yang dimaksudkan kitab ini Bustanul Arifin, taman orang-orang yang arif, taman orang-orang yang alim. Jadi apa dia? Jadi bila kata taman tu, dia ada pokok, ada buah. Inilah dia buah-buah penting yang kita nak tahu, ataupun yang kita nak ambil manfaatnya untuk agama kita. Jadi hadis yang kedua ni penting, walaupun ringkas kat situ, dia masuk dalam jumlah jawami'il kalim baginda Nabi SAW. Kata-kata yang ringkas namun pengertiannya yang panjang. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa raddun, muttafaqun alaihi. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama kami, mengada-adakan ni makna apa? Mereka-reka, melakukan sesuatu amalan seperti mana lafaz yang bawah tu di depan tengok. Mengada-adakan sesuatu, mereka-reka, tuan-tuan catat situ, mereka-reka sesuatu dalam urusan agama kami ini. Highlightkan tu, urusan agama kami ini. Akan sesuatu pekerjaan yang tidak ada daripadanya, sesuatu pekerjaan yang bukan daripadanya, macam tu. Pekerjaan, sesuatu pekerjaan ataupun sesuatu perkara, urusan. Pekerjaan tu boleh catat situ, pengertian yang lain, urusan. Siapa-siapa yang mereka-reka dalam urusan agama kami ini, akan sesuatu urusan yang tidak ada daripada, yang bukanlah daripadanya, daripada agama, daripada urusan agama.
maka yang diada-adakan itu mesti ditolak. Tertolak. Hadis ini ialah hadis muttafaq alaih, iaitulah hadis yang telah disepakati oleh para ulama atas kesahihannya. Ia telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan pada satu riwayat lain bagi Imam Muslim, lafaznya begini: Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang bermaksud, sesiapa yang melakukan sesuatu amalan yang tidak ada atasnya dasar dalam agama ini, maka ia ditolak. Dan makna rad ini di sisi ulama lughah ialah di sini mardud, iaitu ditolak. Ditolak tu makna apa? Tak diterima lah. Tidak diterima di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak diterima di sisi agama Islam. Baik tuan-tuan. Jadi hadis ini hadis yang merupakan asas. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kalau kita merujuk kepada kitab Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim, karya Imam Nawawi, pada menghuraikan hadis yang ke 1718. 1718 ya. Hadis ni kalau dalam kitab Sahih Muslim, hadis yang ke 1718. Manakala kalau di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis ini hadis yang ke 2697. Baik. Jadi Imam Muslim pada mensyarahkan hadis ini dengan ringkas dalam kitab syarah Sahih Muslim, beliau berkata, wa hadzal hadis qaidatun azimatun min qawaidil Islam. Beliau kata ini hadis man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ataupun dia ada beberapa lafaz ya. Seperti mana dikatakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin As-Sabbah wa Abdullah bin Aunin Al-Hilali jami'an an Ibrahim ibn Sa'din qala ibn Sabbah haddatsana Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf haddatsana Abi Al-Qasim bin Muhammad an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Baik. Berkata Ahlul Arabiyah, ar-raddu huna, rad dekat sini bermakna al-mardud, maknanya ditolak. Apa makna ditolak tu? Tuan-tuan boleh catat kat situ, iaitu batil, tidak dikira. Catat dekat kata, dan makna rad ialah mardud, iaitu ditolak. Ditolak tu tuan-tuan catat situ, iaitu batil, tidak dikira. Tidak dikira tu di sisi Allah lah, di sisi Rasulullah, di sisi agama Islam. Tidak dikira perkara tersebut, tak diterima dia sebahagai daripada perkara agama. Okey. Kemudian kata beliau, wa hadzal hadis, dan ini hadis ini ialah qaidatun, satu kaedah, satu tiang, satu asas azimah yang besar min qawaidil Islam, daripada beberapa qawaid, daripada tiang-tiang ataupun asas-asas agama Islam. Wa huwa, dan ia min jawami'il kalimihi, sebahagian daripada jawami'il kalim. Jawami' ni makna apa? Jawami'il kalim ni kata-kata baginda Nabi yang ringkas tetapi pengertiannya yang panjang menjela-jela. Jawami'il kalimihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu sarihun fi raddi kullil bid'ah wal mukhtari'at. Kerana hadis ini nyata. Beliau kata hadis ini kaedah asas yang penting, yang besar dalam agama Islam. Kenapa? Tuan-tuan catat, kerana pada hadis ini nyata penolakan terhadap semua bid'ah dan perkara yang direka-reka dalam agama.
Jadi kemudian kata beliau, wa fi riwayat tsaniyah, pada riwayat yang kedua ada tambahan. Ada tambahan wahia anahu qad, yang mana bahawa sesungguhnya keadaan dan situasi terkadang telah berlaku keengkaran ataupun kedegilan sebahagian daripada orang yang melakukan perkara bid'ah ni, yang telah terdahulu. Apabila berhujah dengan hadis ini, kita kata ini perkara bid'ah, maka dihujahkan, dijadikan hujah, mereka menolak. Maka datangkan dengan riwayat yang lain, yang lebih aula lagi, yakni iaitu man amila amalan tu, bawah tu, man amila amalan, jelas tu kan, barang siapa yang melakukan satu perbuatan yang bukanlah di atasnya urusan kita, maka dia ditolak, tuan-tuan. Hujan dah semakin lembek, esok dah basah lah, tuan-tuan. Minta izin dulu lah kita beradu kat sini dulu ya. Sekejap. Jadi nampaknya kita kena beradu ni. Kitab saya pun dah basah dah. Saya minta maaf banyak-banyak ya. Kita sampai malam ni, sampai sini dahulu. Kita berhenti nanti insya-Allah minggu depan panjang umur kita sambung balik pada perbicaraan hadis yang kedua ni ya. Terlebih terkurang harap dimaafkan salah silap saya tu, harap diperbetulkan. InsyaAllah panjang umur kita jumpa minggu depan. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Alhamdulillah bidawamillah nazim wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrina binuril fahmi wa aftah alaina bima'rifatil ilmi wa hasina akhlaqana bil hikmati wa sahlina abwaaba fadlik. وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الابصار بنور شمسك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا الاشياء كما هي، اللهم ارنا الاشياء كما هي، اللهم ارنا الاشياء كما هي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بالله التوفيق والهداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap terima kasih, sama-sama kasih. Wa iyyakum khairal jazaa.